Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi, alhamdulillah syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni dapat kita bertemu dalam satu majlis ilmu. Ada sedikit hadiah untuk tuan-tuan daripada Tanah Suci yang saya bawa pada malam ni untuk menjadi renungan kita bersama. Alhamdulillah, Julia Kasim, Ustazah Umi Fatih, Gaya Nafi, semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Hamidah Abdul Wali, Alhamdulillah. Rahida Faizal, Alhamdulillah semua. Saya Nurilis, Barakallahu Fikum. Ni hadiah buku daripada Tanah Suci. Bertajuk apa ni tuan-tuan? Kawkabatul Khutab Al-Muntaqa min Minbar Al-Ka'bah Al-Sharifah. Bintang pada khutbah yang terpilih daripada mimbar Ka'bah Musharrafah. Mudah-mudahan anggaplah hadiah ni lebih bererti daripada wang ringgit, daripada makanan dan sebagainya. Sikit santapan untuk kita pada malam ni. Ya, Anissa Osman, alhamdulillah baru sampai. Alhamdulillah, syukur pada Allah Taala. Dan Nuzilawati Ahmad, alhamdulillah semua. Barakallahu fikum. Malam ni kita nak belajar tentang satu perkara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Alhamdulillah Najamida, barakallahu fikum. Nuzilawati, alhamdulillah semua ya. Jadi topik kita pada malam ni adalah untuk kita belajar bahawa sebenarnya Islam datang untuk membawa kepada kita satu struktur kehidupan yang sangat lengkap, sempurna, mengambil kira kekuatan iman dan juga akidah, dan juga salamatan fi sadri wad dakhilah, dan mengambil kira pembinaan kerohanian kita, dalaman kita, ma'nawiyah kita ya. Dan begitu juga taharatan fil qalbi was sarirah, dan kebersihan, kesucian hati dan juga dalaman kita. ليعيش المرء في ظل الإسلام قرير العين سليم القلب مبرأ من وساوس الضغينة والشهناء منزها عن سلوك الحسد والبغضاء وليس أبعد للهموم والطرد للوساوس والغموم إلا أن سعى لصفحة من الرضا بالله ورضا عن الله في قضائه وقدره وفي عدله وحكمه واختياره لعباده. Ya, Fadalah, Alhamdulillah, Maziyah Amirah. Sampai kalian beri malam ni, yang lupa share lah video ni kepada teman-teman kita yang lain ya. Faizal Mustafa, barakallahu fikum. Hasanallahu ilaikum. Hamba baru sampai dari Mekah, alhamdulillah, syukur Terima kasih Julia Kasim. Mudah nanti boleh bersama-sama dengan Zazan Travel. Jadi buku yang saya pilih pada malam ni baru saja sampai dari Mekah. Hadiah saya untuk tuan-tuan untuk kita kuliahkan dalam kesempatan yang ada ni. Ini karangan salah seorang ulama Tanah Haram. Siapa yang namanya tuan-tuan? Abdul Rahman bin Abdul Aziz As-Sudaisi, Al-Imam As-Sudaisi. Zahra, ini hadiah saya untuk kalian buku yang bertajuk Keindahan Khutbah Minbar daripada Ka'bah Musharrafah di Mekah Ini karangan Imam Haramain yang tuan-tuan kenal, Akmatilku, barakallahu fikum. Ini adalah Imam Tanah Haram, namanya Imam Sudais. Ini antara khutbah-khutbah beliau, antara khutbah yang menarik Beliau ni di sudut percakapan macam juga bacaan Quran yang sangat indah, cantik. Kalau kita pergi ke Mekah tak dengar bacaannya, rasa macam rindu sangat Kenalkan Imam Sudais kan. Semua kenal Maryam Ali, alhamdulillah Jadi kuliah pada malam ni adalah bertajuk tentang bagaimana kita merawat satu penyakit mazmumah yang kalau kita tidak rawat maka ia akan mengakibatkan pelupusan, penghapusan dan kehilangan semua amal salih yang kita lakukan. Alangkah bimbangnya kita melakukan amal salih macam-macam kat dunia ni, tiba-tiba bertemu dengan Allah kelak, rupanya satu pun tak dikira, semua habis diambil orang. Imam Sudais ni buku Alhamdulillah Nazina, barakallahu fikum. Sampai dah Alhamdulillah, terima kasih semua hadir pada malam ni. Baik. Innal farda al-mutahalli bihadhihi al-sajaya al-karimah huwa labinatul mujtama'il mithali wa nawatul ummati al-islamiyyati al-haqqati حيث ينشر الإسلام إقامة المجتمع المتماسك والكيان الشامخ الذي ترفرف بين جنباته رايات المحبة والوئام. Jadi Islam ini menitik beratkan di samping perhubungan dengan Allah, perhubungan dengan manusia. Itu sebab ayat-ayat Quran kita akan jumpa bergandingan di antara perintah perintah supaya mendirikan salat, menunaikan zakat. Kata para ulama, contohnya Al-Imam Syaukani dan tafsirnya Fathul Qadir,
gandingan di antara penyembahan Allah dan juga kasih sayang beri bapa, dan gandingan juga tuntutan salat dengan tuntutan zakat, kerana kedua-duanya itu adalah hablum minallah dengan hablum minannas. Bila sebut tentang salat itu hablum minallah, sebut tentang zakat maka itu hablum minannas. Fitriyah ni, barakallahu fikum. Jangan lupa share dengan teman-teman tau, penting sangat kuliah ni kerana tajuk ni berkaitan dengan kehidupan setiap kita. Terima kasih yang hadiah star pada saya malam ni. Kerana ramai orang tak sedar dalam dia buat baik, maka ada kejahatan yang dilakukan itu mengakibatkan semua kebaikan dilesap, hilang. Ya, umpama kalau seseorang daripada kita simpan wang di bank, na'udzubillah lah, tiba-tiba datang scammer ambil duit tu. Dan nak susah, nak kumpul, susah payah, tiba-tiba hilang dalam sekejap mata. Moga Allah selamatkan saya dan tuan-tuan daripada ujian ni, tuan-tuan ya. Maka tentulah sepanjang hari dia akan duduk termanggu-manggu, kebingungan, pergi ke balai polis, pergi ke sana kemari untuk mendapatkan semula wangnya yang hilang. Tetapi sedar tak kita dalam kebaikan-kebaikan amal salih yang kita lakukan itu barangkali diambil orang. Ya, Syarifah Hasina, barakallahu fikum. Alangkah takutnya kita kalau kita tak berjaga tentang perkara-perkara semikian ya. Jadi antara tuntutan dalam Islam ni adalah mengajar supaya adanya mawaddah, adanya al-ithar, adanya as-salam. Al-mawaddah ni makna kasih sayang, al-ithar ni mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kita dengar kisah tentang orang kat Jepun, kalau nak parking kereta datang awal ke office, mereka parking lebih jauh. Suhailah ahlan wa sahlan. Yahya Saidah. Parking jauh sebab apa? Tujuannya sebab saya datang awal, saya parking jauh supaya orang datang lambat taklah kelambatan nanti untuk punch in ke, untuk check in ke, untuk log in ke. Macam tu cara fikir. Ada kawan bekerja kat barat, tuan-tuan. Isinya hamil. Kawan ni buat PhD ya, maafkan saya, buat PhD. Isinya hamil, bawa kereta kadang-kadang. Bila bawa kereta nak parking dekat flat tu, dekat apartment tu, tentu saja ada orang yang akan beri dia parking kerana kesian kat perempuan yang hamil. Tak apa, saya masih kuat, saya boleh parking jauh berjalan, tak apa. Ni orang ni mungkin dia ada anak kat rumah. Macam tu pertimbangan. Namanya al-ithar. Al-ithar ni kita mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Cubalah buat, tuan-tuan. Pergi ke office, parking kereta jauh-jauh. Bagi peluang kat orang lain parking dekat. Boleh? Pergi masjid, parking jauh-jauh. Supaya dekat tu, jangan parking bagi orang tua ke, orang perempuan ke, orang ada ujian Allah dalam bentuk kelainan upaya ke, boleh parking. Jangan parking tau, tempat OKU tu. Haram hukumnya. Jangan kita duk ambil hak orang lain. Mencuri hak orang lain itu dosa besar. Mencuri parking orang lain pun dosa besar, tuan. Kesian kat orang. Jangan ambil hak orang ya. Baik. Jadi Islam menitikberatkan perkara-perkara semikian. Allati inama juzuruha wa tafara'at ashwaquha azwat zaharatul iman al-mutafattiha wa syawahat anwar yaqdi al-islami wal wada'at al-mutala'li'a. Walidzalika haraba al-islamu al-amrad al-qalbiyah. Kerana itu Islam nakkan adanya persatuan hati, kesatuan ni wujud dalam hati kita, setiap kita mengutamakan orang lain, perasaan kasih sayang kepada orang lain dan memberi keselamatan kepada orang lain bukan pada ucapan sahaja. Terima kasih Encik Ustaz ya, Syafiq Nabzani, barakallahu fikum. Ini kita bicara tentang aspek tamadun sebenarnya. Dan tamadun juga melibatkan hati setiap kita supaya hati kita tak rosak dengan penyakit-penyakitnya yang akan mengakibatkan hilang kebaikan amal saleh yang kita lakukan. Macam kita umpamakan tadi, kita simpan duit penat-penat dalam bank, na'udzubillah, tiba-tiba dia ambil scammer. Demikian juga kita simpan amal soleh kita untuk pahala, tiba-tiba diambil orang. Bahaya bahaya sangat perkara ni. Al-ithar, mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Kena ada semangat seperti itu. Baik. قد أحاط الإسلام المجتمع بحسن منيع حتى لا تتسرب إليه هذه الأدواء القاتلة ولا أمراض القلبية الفتاكة، وحافظ على سفينة المجتمع إن تخرقها هذه الأدواء فتطوح بها بعيدا عن شاطئ الأمن والأمان ودوهة الخير والاطمئنان، فتسرب الإيمان منه تسرب الماء من الإناء المثلوم. Jadi bahayanya kata-kata ni, tuan-tuan. Kata ni sangat indah, saya nak terjemahkan, tuan-tuan saya tak mampu ya. Memadailah saya sampaikan in context saja kisah yang dikemukakan oleh Imam Sudais dalam buku ni tentang penyakit yang akan mengakibatkan amal saleh kita hilang, reput, lupus dan diambil orang lain. Ya, bayangkan kalau setiap kita tak menjaga perkara ni, kita bimbang kapal yang kita bina itu mempunyai bocor padanya, maka air pun perlahan tasarraba tasarrubal ma', air masuk meresap ke dalam kapal itu
ikan yang kita bawa balik nak kita perdagangkan itu, tiba-tiba kapal kita tenggelam. Bukan sahaja ikan yang kita nak bawa itu tak dapat dijual, malahan jiwa kita pun terdedah kepada bahaya tuan-tuan, kerana kapal itu bakal tenggelam. Kafa aqliyah. Ini satu tashbih, satu gambaran persamaan di antara bahayanya kita dalam melakukan amal soleh, kita tak perasan ada perkara-perkara yang makan amal soleh yang kita lakukan itu. Apakah perkaranya? Siti Maria ni. Ahlan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi penyakit yang dimaksudkan itu sebenarnya adalah penyakit hasad. Hasad. Panjang mukadimah oleh Imam Sudais ni. Nama Hashim. Sambil rehat, tolong share video ni kepada teman-teman lain. Muka ada pahala untuk kita, setiap kita pada malam ni. Jadi, وَمَا دَبَّ فِي دِيَارِ إِلَّا كَانَ سَبِيلَ فَنَائِهَا وَمَا انْتَشَرَ فِي صُفُوفِ جَمَاعَةٍ إِلَّا كَانَ سَبَبَ شَقَائِهَا وَبَلَائِهَا إِنَّهُ مَصْدَرُ كُلِّ بَلَاءٍ وَمَنْبَعُ كُلِّ أَدَاءٍ وَأَصْلُ كُلِّ شَقَاءٍ سِلَاحٌ مَضَّاءٌ سَيْفٌ بَتَّارٌ يَضْرِبُ بِهِ الشَّيْطَانُ الْقُلُوبَ فَتَتَمَزَّقُ وَالْمُجْتَمَعَاتِ فَتَتَفَرَّقُ يفسد المودة ويقطع حبال المحبة ويهدم أواصر القربى ويغرس الضغين والبغضاء ويزرع الهقد والشهناء وينبت العداوة واللأواء بل يحلق الدين ويهدم الدنيا ويقضي على بوائف الخير بين المؤمنين. Alangkah bahayanya tuan-tuan penyakit hasad ini, kerana ia seperti yang diibaratkan tadi, ibarat kapal yang kita tak sedar di bawahnya bocor. Razana Aziz. Maka kapal yang patutnya membawa pulang ikan untuk kita meniagakan itu, tiba-tiba kapal itu tenggelam, karam, dan menenggelamkan bersama dengan ikan itu nyawa para nelayan yang penat-penat pergi ke lautan meninggalkan keluarga untuk mencari sesuap rezeki itu tuan-tuan. Maka demikianlah bahayanya penyakit hasad ini. Kerana itu Nabi SAW telah mengingatkan kita dalam hadis Ahmad dan juga Tirmizi dan lain-lain bahawa dabba ilaikum da'ul umami qablakum الحسد والبغضاء والبغضاء هي الهالقة لا أقول تهلك الشعر ولكن تهلك الدين. Dalam hadis riwayat Tirmizi ini dan juga Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW sabda bahawa aku mengingatkan kamu akan menimpa kamu, merangkak kepada kamu, menimpa kamu, menjangkiti kamu penyakit yang pernah berjangkit pada umat-umat sebelum kamu, iaitu dia merupakan penyakit hasad, iri hati kepada orang lain, dan juga baghdha, kebencian. Dia merupakan pencukur, shaver, pencukur. Aku tak kata ia mencukur rambut. Kalau cukur rambut boleh tumbuh balik. Tuan-tuan ni pergi ke Mekah, cukur rambut, buat tahalul, cukur rambut, nanti tumbuh balik insya-Allah. Kalau orang tua tumbuh lambat sikit tak mengapalah. Salmiah tadi ni, orang muda cepatlah tumbuhnya. Aku tak kata itu mencukur rambut, tapi aku mengatakan ia mencukur agamamu. Allahu Akbar, masya-Allah, tabaraka wa taala. Salmiah Zaidun, ahlan wa sahlan. Aku tak kata ia mencukur rambut, mencukur bulu di badanmu, tapi ia adalah mencukur agamamu. Itulah penyakit yang namanya hasad dan juga baghdha. Hasad maknanya dengki, baghdha merupakan kebencian. فما أورد الأمم أشر موارد العطب وأصدرها أفظع مصارع الهلاك إلا الحسد. أذهب ريح الأمة وفرق كلمتها وزق وهدتها وأخل بسوفها إلى الحسد والحاسدون لا كسرهم الله ولا عجب فإنه أول ذنب عصي الله به ومنه انطلقت أول شرارة لتوقد أوامر الشقاء في الإنسانية فما الذي أوقع إبليس في معصية الله إلا حسده لأبينا آدم عليه السلام. Ketahuilah kamu semua bahawa penyakit yang namanya hasad ini sangat bahaya. Itulah merupakan dosa pertama yang berlaku terhadap Tuhan oleh makhluknya sendiri. Iaitulah penyakit hasad yang menimpa syaitan, Iblis laknatullah. Apabila dia melihat penciptaan Adam itu, dia merasa hasad kepadanya, lalu dia tidak mahu sujud padanya. Ini merupakan dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk kepada Khaliq. Ambil pengajaran tuan ya, Azman Dinman, ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Lalu Allah gambarkan dalam Quran, faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Kemudian juga kisah tentang Qabil dan juga Habil, yang menimpa mereka dalam persengketaan itu adalah hasad. Kerana Qabil melihat Habil akan mengahwini pasangannya, kembarnya yang lebih cantik daripada kembar si Habil itu.
maka dia hasad terhadap keputusan yang diberikan oleh ayah, sedangkan keputusan itu datang daripada Allah juga. Maka Allah menggambarkan faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka dibunuhnya saudaranya itu, maka jadilah dia di kalangan orang yang rugi. Demikian juga perkara yang berlaku dalam Quran yang Allah gambarkan menimpa anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam, iaitu abang-abang kepada Yusuf alaihi salam yang telah pun membahayakan, menolaknya, cuba untuk membunuhnya, menolaknya jatuh ke dalam perigi buta. Tak lain tak bukan adalah kerana penyakit hasad, tuan-tuan. Ya, Allah gambarkan Surah Yusuf, izqalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalin mubin. Sungguhnya Yusuf itu lebih disayangi oleh ayah. Kenapakah begitu? Sedangkan kami ini usbah, kami ini ramai. Sungguhnya ayah berada dalam kesesatan yang nyata. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kami merupakan sebahagian daripada anak ayah. Kenapa ayah sayang pada Yusuf lebih? Maka mereka telah pun menolak Nabi Yusuf jatuh ke dalam perigi buta, tuan-tuan. Akibat apa, tuan-tuan? Akibat hasad. Ya. Apakah yang berlaku kepada golongan Yahudi? Alaihim la'inullah al-mutatabi'ah ila yaumil qiyamah ala jahdi nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sa'i fi basil fasad fi hazil ummah ila al-hasad. Mengapakah Yahudi menolak untuk Islam, untuk masuk Islam, padahal mereka tahu kebenaran yang ada dalam Islam? Tak lain tak bukan kerana hasad. Itu Allah menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 109. Wadda kathirun min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ya, ahli kitab itu di kalangan Yahudi memang nak membalikkan kamu jadi murtad selepas keimanan kamu kepada Allah, kepada Rasulullah, kerana perasaan hasad, kufur dan juga hasad yang tumbuh subur dalam diri mereka. Allahu Akbar, Masya Allah, tabarakallah, masalah. Jangan lupa share pada teman-teman tau. Di malam kita rehat sambil mendengar kuliah, insyaAllah. Ya? Jadi kaum Yahudi menolak keislaman hanyalah kerana hasad. Terima kasih yang kirim ustaz pada saya. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum, kasallahu amthalakum. Kemudian begitu juga apa yang berlaku kepada golongan Quraisy ketika menolak Rasulullah SAW. Mereka mengatakan waqalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin min qaryataini azim. Mengapakah Quran tak turun kepada salah seorang daripada dua lelaki? Mereka tak mahu beriman kepada Nabi dengan anggapan Muhammad SAW ini daripada kalangan miskin. Nabi SAW dari kalangan Quraisy. Kenapa tak turun daripada Bani Saqif? Kenapa tak diberi kepada orang yang Arab yang kaya-kaya? Kenapa Islam datang kepada Nabi Muhammad SAW, tidak kepada pemimpin yang lain yang lebih terkemuka daripada Muhammad SAW? Lalu Allah jelaskan, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Surah Az-Zukhruf, ya. Jadi Allah menceritakan tentang kejahatan kaum Quraisy itu menentang Nabi SAW. Arab di Mekah menentang Nabi dan memperolok-olokkannya, menghina Nabi hanyalah kerana perasaan hasad. Kenapakah diberi kepada Bani Hashim, tidak kepada Bani yang lain? Mereka banyak tribes, banyak butun, banyak keluarga. Wal yaum ma faraqal ummata syi'an mutanahiratan wa ahzaban mutanakiratan ila al-hasad. Pada hari ini tidaklah menjadikan kita berpecah menjadi begitu banyak golongan sekali, berbagai-bagai parti, hanyalah kerana perasaan hasad. Hasad, tuan-tuan, ya. Wa ma zahara al-khilaf fi al-ummati hatta zahaba majduha wa dha'afa amruha wa wahana azmuha wa ma tasalata 'alayha a'da'uha illa bil hasad. Wa man qasamat al-ummatu ila qaumiyatin wa tafarraqat ila duwailat fahum fi 'alami siyasati mazahibu shatta وفي عالم الاقتصاد والاجتماع والسلوك ومشارب شتى حتى شغل ببعضهم ببعض بل نهش بعضهم بعضا وتفرقوا أيدي سبا إلا بالحسد والبغضاء والحقد والشحناء. Ya, semua yang berlaku ni Wahid Abu Bakar adalah kerana hasad satu sama lain. Ya, jadi mereka tidak dapat menguruskan perasaan hasad itu dengan cara yang betul. Maka berlakulah perpecahan di kalangan umat pada hari ini. Baik, ya. فما يفعله يهود اليوم وسحانية العصر بإخواننا في فلسطين المسلمة من إبعادهم عن أرضهم وحرمانهم عن وطنهم وأهلهم وأولادهم وأموالهم إلى برهان على السلف الصهيوني والحسد اليهودي وما تجاوزت السرب النصارى وأعمالهم شنعاء وجرائمهم النكراء في جمهورية البوسنة والهرسك إلى دليل الحقد الصليبي والحسد السربي على الإسلام والمسلمين. Apa yang berlaku
kepada saudara saya kita Islam di Palestin pada hari ini, kezaliman, penindasan, penganiayaan dihalau daripada tempat mereka. Juga apa yang berlaku kat Bosnia dan juga Herzegovina satu masa dahulu. Juga berlaku ma fa'alul Hindus al-wathaniyin fi biladil Hind. Perlakuan kejam oleh kaum Hindu di negara namanya Kashmir, tuan-tuan, di India. Hadmuhumul masjid, mereka merobohkan masjid-masjid. Hanyalah kerana perasaan hasad yang ada dalam diri mereka akibat daripada zaman pemerintahan Islam dahulu, walaupun Islam itu bertindak sangat adil buat mereka. Walaupun ketika pemerintahan kerajaan Islam, contohnya pada zaman Nabi, zaman Abu Bakar, Umar, berlaku kebaikan, keadilan itu, tapi apa nak buat, hati golongan Yahudi itu terlalu benci dan hasad kepada umat Arab, kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Demikian juga berlaku di Bosnia dan juga Herzegovina. Ketika kerajaan Islam Osmania minta kerajaan itu keadilan, kesejahteraan, semuanya kebaikan. Tapi perasaan jealous, hasad yang ada dalam umat Kristian di situ menyebabkan mereka bertindak zalim kepada saudara se-Islam Bosnia Herzegovina kita satu masa dahulu, tuan-tuan. Jutaan manusia mati. Demikian juga apa berlaku dekat Kashmir, dekat negara India pada hari ini, benua India. Umat Islam disembelih, rumah-rumah mereka diroboh, wanita-wanita mereka dianiaya, zalimi, dan rumah masjid-masjid dirobohkan. Dengan dakwaan di bawah dulu ada kuil yang pernah dibina di atasnya masjid itu dirobohkan. Semua ini kerana perasaan hasad, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ya, sebutlah di mana saja tempat dan dunia, di Somalia, di Kashmir, di Burma, di Eritrea, di Filipina dan lain-lain, semuanya merupakan perasaan hasad yang bersarang dalam hati umat kafir terhadap umat Islam, tuan-tuan. فالحسد يا أمة الإسلام خاصة شيطانية وخلة يهودية وغليانات غدوانية وهيجانات إبليسية يبثها إبليس وعناء إبليس في كل زمان. Ini semua penyakit ini jangkitan, tuan-tuan, adalah kesinambungan daripada perasaan hasad yang ada dalam diri iblis laknatullah satu masa dahulu terhadap Nabi Adam. Maka disalurkan kepada golongan-golongan anti-Islam yang ada di merata ceruk dunia pada hari ini, khususnya dalam hati orang-orang kafir yang anti-Muslim. Diteruskan, tuan-tuan, ya. Kerana itu Nabi SAW mengingatkan kita, janganlah kita mengambil penyakit ini untuk timbul dalam diri kita, menyerang saudara-saudara se-Islam kita sendiri dengan perasaan tersebut. Lalu Nabi telah pun memberi pesan dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanajashu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya, dalam Islam dia ajar kita jangan hasad, jangan benci membenci. Tajassus ni maknanya, tuan-tuan, mencari-cari aib orang. Tahassus ni maknanya pula al-istima' li hadisil qaum, suka untuk mencari, mengetahui benda-benda yang kita tak patut tahu. Tajassus ni maknanya mengintai-intai. Tahassus adalah mencari peluang untuk dengar apa je. Oh, nampak keluarga ni bagus, ada tak apa-apa cerita yang tak bagus tentang mereka? Nampak baik je ni suami isteri ni, tentu ada benda yang tak kena. Kamu nampak je baik, nampak, tuan-tuan, ini penyakit yang ada dalam diri sebahagian daripada kita, segelintir lah. Tak boleh nampak orang senang, ada je cara dia nak attack, jadi target dia. Wala tanajashu ni maknanya, tuan-tuan, dalam hal menjual beli sebagai contohnya. Sengaja nak kenakan seseorang harga barang tu katalah RM50, dia pergi kedai tengok, dia pergi, asal murah sangat, RM6 lah. Dia sengaja naik harga supaya orang pun rasa kagum, kena beli cepat, tak lama barang dah tak ada. Namanya tanajus, tuan-tuan yang boleh kasihan. Ini dalam bab muamalah. Dalam zaman viral pada hari ini, ramai orang melakukan perkara sedemikian. Jangan buat, tahu hukumnya haram, menganiaya orang. Kita tahu barang tu memang harga dia RM100, tapi kerana ramai orang tak tahu dan orang pun tak beritahu, tak ada peluang nak tahu, maka sengaja kita timbulkan, viralkan seolah barang tu murah lah dijual. Padahal tuan-tuan, padahal sebenarnya benda tu memang harganya murah, tapi sengaja kita jadikan dia mahal supaya orang tu mahu lebih keuntungan. Kita sendirilah sebenarnya apa sahaja namanya mengambil kesempatan terhadap orang Islam yang lain, hukumnya haram. Ikhwatal iman, al-hasadu yuzhibus hasanat. Ingat tahu, hasad yang menjadi penyakit hati ini akan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita gambarkan tadi. Umpama kapal pulang bawa ikan nak berdagang, tiba-tiba bocor, bukan sahaja ikan tak dapat dijual, nyawa kita pun melayang. Bahaya, wahai Abu Bakar. Jika umpama kita simpan wang nak pergi haji,
tiba-tiba hilang, dia ambil skamer. Macam itulah juga gayanya dalam kes berkaitan dengan pahala kita boleh dirompak orang. Kalau wang kita hilang kat bank RM1 pun kita akan main risau lagi tuan-tuan. Tak tidur malam kita, macam-macam aduan kita buat. Betul lah tu. Tapi bila orang hilang iman, tak ada siapa pun yang peduli. Kerana bicara ni tak penting buat sebahagian daripada kita tuan-tuan ya. Tapi macam mana nak banyakkan wang dalam akaun, berlumba-lumba orang datang. Tak kira hal haram main sebat je. Membujur lalu melintang sapu, bantai, tak apalah nanti dah kaya nanti panggil anak-anak yatim makan kat rumah, buat doa selamat. Macam tu ke kau nak beli Allah SWT? Kau jangan boleh rasuah-rasuah ke? Jangan main tau. Bab akhirat ni tak boleh buat macam tu tuan-tuan. Ada orang dah bergelumang buat maksiat macam-macam bentuknya, kemudian nak tunjuk baik, buatlah perkara-perkara bagi orang makan lah, panggil anak yatim. Jangan tuan-tuan. Jangan tahu. Kita kena tahu benda yang hak, benda yang batil tahu. Jangan duk kumpul duit daripada semua yang haram. Nak buat apa tuan-tuan? Lama sangat ke kau hidup kat dunia ni? 100 tahun, 200 tahun. Tuan-tuan esok lusa kau dah mati tahu. Jangan duk ambil benda haram. Tolonglah tuan-tuan ni boleh kau sekalian. Jadi kita cerita benda ni memang ada sebagian orang tak suka kerana ia mengusik hati, menjentik jiwa. Apa nak buat, inilah kerja para nabi, para rasul, mengingatkan benda yang benar untuk diikuti. Bukan benda yang menyeronokkan untuk didengar macam halua telinga. Lepas tu tak kisah nak buat apa. Tak boleh tuan-tuan. Ya, sampaikanlah perkara yang hak ini kepada semua orang. Sampaikanlah video ni. Mudah-mudahan dapat mengubat, memberi terapi dalam mandi kita. Ustaz Rahman, barakallahu fikum, ahlan wa sahlan. Terima kasih semua yang hadir. Jadi Nabi telah menjelaskan iyyakumul hasad fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kul narul hatab atau qal al-ushba. Dalam hadis Abu Daud, bahawa Nabi telah mengingatkan kita SAW, jauhilah kamu, awasi diri kamu daripada penyakit hasad. Kerana hasad itu makan semua kebaikan kau buat. Macam mana api membakar kayu-kayu yang kering ataupun rumput-rumput yang kering. Ya, sesekala kena tunjukkan tamsil ni kepada anak-anak kita. Bakar kertas, tunjuk pada dia. Macam ni, tengok tak? Laju tak api ni bakar? Laju kan? Letak kotak pula lagi besar, menyala apinya. Nak menangkap kita rasanya. Janganlah buat open burning ya, nanti mudarat pula dalam sekitar. Taklah, setakat nak tunjuk kepada anak-anak kita. Binilah nak, kalau kita tak rawat penyakit hasad dalam diri, hasad ni akan makan semua kebaikan kita buat nak. Kenapa ya? Imam Ghazali menjelaskan tafsir yang sangat menarik. Bila kita hasad tuan-tuan pada seseorang, hasad tu tak berhenti kat situ tau. Kita cerita kat orang. Alia. Kan? Kita tengok orang tu hidup aman damai, hati kita ni dengki. Tengok anak ni pandai, hati kita ni meluat. Maka kita pun mencari-cari kesalahan yang berlaku. Ada kesilapan. Adalah kadang-kadang kat rumah orang menjerit, kena marah, biasalah. Apa pula nak jadi hal yang kita pergi cerita, kita pula macam baik sangat. Dengar orang cerita, kita pun tahu tak nampak je baik tau. Hari tu aku lalu rumah dia, macam pontianak bini ni menjerit. Boleh ke tuan cakap macam tu tuan? Hanya nak buka aib orang. Kerana tengok orang tu hidup aman damai, sengaja kita cari masalah kan? Inilah penyakit hasad. Lama kita bercerita, hasad dalam diri itu akan diterjemahkan dengan tindakan, perkataan, ucapan, tindakan kita. Maka secara kita tak sedar, kita telah menyebabkan kita memfitnah dia, mengumpat dia, mencerita hal yang tak benar kat dia. Lalu itulah yang menyebabkan amalan salih kita dimakan. Macam contoh-contoh yang saya berikan tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Ala akatallahu al-hasad kam azhaba min ni'matin wa kam ahalla bihi min niqmatin wa kam faraqa baina ikhwati wa shattata shamla ahibati ghairal mahsudin hum ahlul fadli wal ma'ali. Orang yang kita dengki itu sebenarnya adalah orang yang baik-baik. Tak boleh ke kita melihat orang dapat nikmat, kita tumpang gembira? Bawa beli kereta, Masya Allah cantiknya kereta. Apa salah pergi puji sikit? Masya Allah cantiknya kereta. Masya Allah. Ya Allah beri saya kereta macam ni. Gembira kawan kita kan tuan-tuan. Kawan kita jemput, datang rumah open house. Rumah terbuka kerana dia baru masuk housewarming lah kita pun pergi. Allah cantiknya pula rumahnya. Allah cantik. Pujilah sikit tuan-tuan. Rugi ke? Ni pergi rumah orang tu, pergi lap-lap bawah bawah kursi. Berabuk banyak. Malah nak kutuk orang lah tu. La ilaha illallah Rasulullah. Ada orang yang dilahirkan memang hatinya busuk sangat. Tak enak sebut kan. Hatinya tak tahulah. Kok mana pun memang tak boleh nak lihat kebaikan orang. Keburukan orang jadi nampaknya. Kalau anak orang itu masuk asrama penuh, pujilah sikit. Masya Allah pandainya. Anak kita masuk asrama penuh juga. Rugi ke tuan-tuan?
Ya. Yang isteri kalau suami puji anak orang, pandainya anak dia kan macam ayah dia. Jawab lah, bang, betul bang. Jangan jawab. Ya, muka menonong, jangan tu jawab. Anak kita pun kat situ juga. La ilaha illallah, masyaallah. Apa? Kan ke isteri yang salihah disebut dalam hadis tu yang Nabi gambarkan. Ya. Ila aqsama biha abarathu. Antara isteri yang salihah ni, antara sikapnya kalau suami tu cakap apa-apa pun dia membenarkan. Betul bang, betul bang. Ya, hari tu kita pergi kat mana? Dia boleh ingat pula. Macam itulah isteri yang salihah. Ya, suami yang salih pun macam tu juga. Isteri cakap apa? Bang pandai anak dia. Betul-betul memanglah dia orang. Pujilah sikit tuan-tuan, rugi ke? La ilaha illallah, masyaallah. Payah benar nak puji orang. Ya, tengok orang kan. Yalah, orang dah meningkat senior umurnya 40 tahun ke atas dah mula ada uban di kepala. Oh, handsome-nya, masya-Allah. Apa pasal nak puji pula? Uban dah berterabur atas kepala. Faedah ke cakap macam tu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, bila kita tak mengiyakan kebaikan yang dibawakan oleh suami kita atau isteri kita, menandakan dalam hati kita ada benda tak beres. Dengar tahu? Dengar baik pesan ni. Kalau kita tak mengiyakan apa yang suami kita cakap baik-baik, wahai para isteri, dan kalau kita tak mengiyakan apa yang baik yang terbit daripada mulut isteri kita, wahai para suami, menandakan dalam hati kita ni memang ada penyakit tak beres tau. Inilah penyakit nama tadi, penyakit hasadnya berserabut dalam diri, bersarang rasa dengki kepada orang. La ilaha illallah, masyaallah. 3 beradik Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, dengar lagi pesan daripada Syekh Imam Sudais. Al-hasadu jamratun tattaqidu. Ya, bahawa hasad ni merupakan bara yang membakar. Wa narun tattarimu. Allah sedapnya ayat dia. Ya, dia merupakan api yang sedang menyemarak. Dan orang yang hasad itu sebenarnya sahibu sayyi'un niyati khabisut tawiyati muaqabun fid dunya qabla akhirah. Qala Abu Laith As-Samarkandi. Dengar baik kata Imam Ghazali, kata Imam Abu Laith As-Samarkandi, orang yang dengki pada orang, hatinya tak beres pada orang ini, dalam hatinya ada 5 isu. Ada 5 komplikasi. 5 perkara yang akan timbul dalam diri orang yang benci, hasad, dengki kepada orang, maka dalam hatinya bimbang tuan-tuan. Kalau penyakit kanser tu pada sistem biologi manusia. Tapi kalau dari sudut apa yang digambarkan, dari sudut maknawiyah kita, rohaniah kita, kalau ada penyakit seperti ini sangat bahaya tuan-tuan. Yang pertama sekali, ghammun la yanqati'u, kata Imam As-Samarkandi, kata Imam Al-Ghazali, bahawa penyakit dengki ini akan menyebabkan dalam diri kita ni sentiasa ada rasa risau, gelisah, tak pernah selesai-selesai. Kenapa? Kita tengok orang je, kita rasa tak lebih daripada kita. Lebih je mula, berserabut je, meluat je kita duduk tengok orang. Yang kedua apa dia? Wa musibatun la yu'jaru 'alaiha. Musibah yang dia tak dapat apa-apa pahala daripadanya. Kan kita ada doa kan kalau itu musibah kan, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha kan. Selalulah saya ajar doa ni. Ya Allah, berilah aku ganjaran atas musibah yang berlaku, berilah aku untuk ganti yang lebih baik daripadanya. Doa Ummu Salamah baca ketika kematian Abu Salamah, maka Allah menggantikan untuk wanita yang salihah ini suaminya Rasulullah kan. Jadi orang yang ada hasad dalam diri bahaya tau. Dia tak dapat pahala dalam musibah yang menimpanya. Sedangkan orang-orang beriman, bila berlaku musibah dalam hidupnya, itu merupakan kafarah kepada dosanya atau pengampunan ataupun peninggian darjat. Tapi orang yang hasad ini, dia tak dapat apa-apa daripada musibah yang berlaku padanya. Yang ketiga, wa mazammatun la yuhmad 'alaiha. Celaan. Kok mana pun bila mulut ni bertutur benda yang buruk-buruk, lama-lama orang faham, kau ni memang ada benda tak kena lah. Aku doa kau ni sakit hati, aku doa kau ni tak jadi baik lah. Jadi ini akan mengakibatkan wa mazammatun, kehinaan. Yang keempat, wasakhatu rabb. Ini ramai orang tak peduli. Sedangkan kita orang beriman kena peduli tau. Iaitu wasakhatu rabb, kemurkaan Allah. Ini musibah yang keempat bagi orang yang mempunyai perasaan hasad kepada orang beriman yang lain. Yang kelima, wa ghalqu babit tawfiqi. Kata Imam Samarkandi, demikian juga Imam Al-Ghazali, bahawa orang yang memiliki hasad dalam diri ini, bahayanya sangat besar, iaitulah tertutup baginya pintu untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Sangat bahaya. Siti Mursyidah, bagi siapa yang nak nota ni, tolong masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Hazan. Ya, ada sahabat yang baik, utamanya Umi Fatih yang rajin menyalin segala fakta dan nota yang dikumpulkan dekat sini. 5 perkara, 5 musibah yang berlaku kepada orang hasad ni. Apa, saya ulang balik. Nombor 1, orang ini mempunyai rasa gelisah, tak pernah berakhir dalam dirinya. Yang kedua, iaitulah dia tidak mendapat pahala atas musibah yang berlaku dalam hidupnya, sedangkan orang beriman musibah itu merupakan pahala penghapusan dosa, peninggian darjat. Yang ketiga, dia mendapat penghinaan, la yuhmad alaiha, tak ada kebaikan yang akan disebut orang. Yang keempat, kemurkaan Allah. Yang kelima, ghalqu babi taufiqi, orang yang melakukan hasad ini, yang punya penyakit hasad dalam diri, tertutup baginya pintu untuk taufik, pintu untuk melakukan kebaikan. Allahu Akbar, Masya Allah. Jangan lupa tuan-tuan, tolong share nota ni, tuan masuk dalam Telegram sahabat Ustaz Azan. Dan sekali nota yang ada ni saya halalkan, panjangkan. Moga setiap kita ada pahala. Sampaikan kepada ramai orang Islam di luar sana. Bahaya penyakit hasad. Hasad ini merupakan dosa pertama makhluk terhadap Khalik. Seperti yang kita pelajari tadi, syaitan terhadap Allah SWT. Kerana Allah menciptakan Adam dan Iblis merasakan dia lebih baik pada Adam. Al-hasid la yajribu illa dararan. Orang yang hasad ni tidak bawa apa-apa dan hidup melainkan kemudaratan demi kemudaratan. Akan menyebabkan apa? Menyebabkan dalam hidupnya makin tertekan. Wal hasudu la yasud. Ini yang merupakan satu mathal. Mathal ni perumpamaan. Al-hasud la yasud. Al-hasud la yasud. Orang yang memiliki penyakit hasad dalam diri tidak akan layak jadi kepimpinan. Kalau jadi pemimpin sekejap dia orang tendang dia. Al-hasud la yasud. Orang yang mempunyai penyakit hasad itu tidak akan dapat memimpin. Tak ada kualiti kepimpinan. Walaupun dia beri, dalam sekejap mata dia akan dibuang. Kerana orang yang hasad ini memang tidak akan memimpin. Baik. Begitu juga dalam hadis mengatakan, tadi bukan hadis, ini merupakan satu mathal. Mathal ni perumpamaan. Ia adalah hikmah. Hikmah ni makna satu wisdom yang disampaikan. Naida, Umi Sufia, Al-Masalan. Tolong bagi link ni Umi Fatih ataupun sahabat Ulu Siti daripada Zazan Travel. Sida sahab. Baik. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan juga Al-Baihaqi dan Syu'abul Iman, la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berhimpun dalam diri seseorang itu iman dan juga hasad. Tak akan berhimpun. Tak akan duduk dalam diri seseorang itu dua perkara ni. Kedua ni opposite. Yang pertama, iman dia tak akan duduk bersama dengan hasad. Hasad kalau dia diuang, dia akan menendang iman keluar. Tuan-tuan, bahaya. Wa inda Tabarani la yazalun nas bi khairin ma lam yatahasadu. Kata Nabi SAW dalam hadis Tabarani, manusia itu sering berada dalam kebaikan selagi mereka tidak memiliki penyakit hasad. Wa qad ya'asa syaitanu min iqa'il muslim baik fi syirki wal wathaniyati. Dalam hadis yang sampai kepada kita dalam hadis sahih riwayat Muslim, Ahmad dan lain, bahawa Nabi memberitahu kita ketika hajatul wada', ketika haji Nabi yang pertama dan penghabisan itu, maka Nabi beritahu, inna syaitana kad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Nabi menjelaskan bahawa syaitan sudah berputus asa daripada kemampuannya untuk menyesatkan kamu, supaya menyuruh kamu menyembah berhala balik semula macam sebelum Islam. Tetapi syaitan tidak akan berputus asa, dia tetap akan menyebabkan kamu ini rosak, iaitulah dengan mewujudkan persengketaan, kebencian, hasad di antara kamu. Begitu. Syaitan dah putus asa, dia tak mampu membawa kamu kepada menyembah berhala balik semula. Tetapi dia tidak akan putus asa, dia akan sentiasa berusaha untuk pastikan kamu bergaduh satu sama lain, dan dia mulakan api kebencian itu melalui penyakit hasad ini tadi. Bahaya tuan ya. Wa min al-ma'lumi rahimakumullah anna min lawazim al-hasadi asar al-hiqdi su'uzan bil ikhwan wa tatabu' al-awrad. Ni yang kita sebutkan tadi. Bila orang itu mula dalam dirinya subur penyakit hasad, maka dia comes in package. Dia akan datang dalam bentuk package. Apa package-nya?
buruk sangka kepada orang, mencari kelemahan orang, dan juga meniup-niup meniup-niup api kebencian terhadap orang itu, kemudian menyebar-nyebarkan kelemahan orang itu dan mencari-cari aib orang itu. Wa inal hasin la yajiduna fil ghibati wa nahshil aradi wan namimati mutanaffasan li ahqadihimul madbufuna. Jadi orang yang mempunyai penyakit hasad ni tadi, dia akan mulalah menyebar-nyebarkan berita, namimah. Namimah maknanya menceritakan keburukan orang, menyampaikan benda yang tak sepatutnya, mengumpat, akan mendedahkan aib orang, package ni tadi. Ya, Masih Najwa Ibrahim. Fala yastarihuna illa idza nasharul ma'aib wa la yataladzadzuna illa bi idzatil akhta'i wal mathalib. Dia tidak akan berehat selagi tidak menyebar luaskan aib orang, dan dia merasa keseronokan macam makan makanan lazat bila dia menceritakan keburukan, keaiban, kekurangan yang daripada orang lain, musuh yang didengkinya itu. Ya, inna dzalika dalilu lana atil himmati wala siyama ahlal hiqdi wal lu'mi al khisati idza ra'awka hasaduk wa idza tawaraita anhum agtabuk. Inilah sifat orang yang hasad ini, dia akan sentiasa mencari-cari keaiban untuk disebarkan. Ini menunjukkan dunul himmah. Dia ada dua benda. Pertama, ulul himmah, dunul himmah. Orang yang himmahnya tinggi, great mind, talk about idea. Small mind, talk about people. Ya, orang yang bijak, dia bercerita tentang idea, apa nak buat, macam mana nak ada peluang pekerjaan, bila kita nak ramaikan orang datang ke masjid, apakah aktiviti yang boleh kita buat untuk datang ke masjid. Tapi orang yang small mind, duduk dalam meja K, dia menyengat, mengejek, mencubit, membaling orang. Kerana kerja dia untuk mengurangkan orang datang ke masjid. Semua orang salah, dia je betul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tengok payah tau kita duduk dalam satu organisasi, seorang kerja ni nak ramaikan orang, fikirkan macam mana ada masjid kat Temelur tu, sembahyang subuh dia macam sembahyang Jumaat kat kita. Tanya orang Temelur, bagus orang Temelur, barakallahu fikum. Banyak masjid dia buat begini, kat Bahangi pun ada, kat Melaka pun, alhamdulillah. Ya, benda baik kita ceritakan. Tapi yang seorang ni, dia duduk dalam meja K, kerja dia menyalahkan orang je. Memanglah orang tu baru saat sembahyang, ada kekurangan. Tegurlah dia baik-baik, janganlah pergi sergah dia macam tak ada kebaikan doa yang dia buat. Kan? Jadi kerja kita lah untuk meramaikan orang Islam, bukan meramaikan orang kafir. Ingat pesan doktor kami, Syekh kami dulu, Syekh Dr. Nur Ali Samin Al-Qudha rahimahullah, guru kami dulu, antara yang paling alim mazhab Syafi'i dekat Jordan, mengarang banyak kitab, ya, Syekh Nur Ali Samin Al-Qudha, guru besar kami kat sini, orang belajar kat Jordan tahun 90-an mesti belajar dengan beliau. Mengajar kita kitab Jalatul Tauhid, dia mengajar kita kitab Rawdatul Talibin, mengajar kita kitab Al-Tibyan, banyak kitab Syifa, rahimahullah, telah meninggal dunia. Dia selalu cakap, nuridu taksir al-muslimin wala taqlil adadihim. Kita bukan tugas kita banyakkan orang Islam, bukan mengurangkan bilangan mereka. Ya, tapi orang yang penyakit hati dalam dirinya, semua orang salah, dia je betul. Lalah dia dia nak sembahyang kat masjid, orang lain semua salah. Tak mahu tuan-tuan orang macam ni. Masih Najwa al-Wasalan. Yashtaddu qubul hasadi hina yakun bainal muntasibin lil-ilmi wal ma'rufin bil khair wad da'wati wal islah. Lebih bahaya lagi dah kalau penyakit hasad ni berlaku kepada orang yang matlamat, direction dalam hidupnya, roadmapnya dunia, tak ada benda lain. Yang paling bahaya sekali, yang paling menyedihkan, kata Imam Sudais dalam kitabnya kat sini, hafizahullah, kalaulah penyakit hasad ni berlaku di kalangan para pendakwah, sangat malang. Kerja pendakwah ni adalah untuk mengajak orang kepada Islam, tapi kerja dia adalah untuk menutup peluang bagi dakwah. Adakah patut nak minta tauliah ni, dah belajar kat universiti, keluar daripada universiti dapat keputusan yang bagus-bagus, ustaz-ustaz balik daripada Timur Tengah tak kira mana universiti, pernah ke tuan-tuan tengok ustaz tu pakai salib kat leher dia tuan-tuan, mengajak orang jadi kafir sebagai contohnya? Yang kita payah sangat nak bagi tauliah ni kenapa kan? Saya bukan jadi marah tuan, tapi jadi memang tak patut sangat, memang tak fair sangat. Orang tu tak ada latar belakang Islam, belajar sikit dibaginya tauliah. Orang duk belajar kat negara Arab, universiti tu kurang ke tauliah? Kat universiti tu bukan tauliah ke benda tu? Belajar kat universiti tak payah sebutlah, banyak universiti dalam dunia ni, Timur Tengah, Maghribi, Azhar, Jordan, Madinah. Ya tuan-tuan, Allahu Akbar.
Apalah kena pada setengah orang di kalangan pemegang jawatan-jawatan dalam agama negara kita ni? Apa pasal dengki hasadnya kepada ustaz-ustaznya? Ini yang paling bahaya ni tuan-tuan. Ya. Kalau penyanyi ke entah siapa-siapa ke main bagi je tahu dia. Tapi para ustaz ni kalau boleh nak cengkamnya, nak diperahnya. Ada kepatut tauliah nak interview sampai 5-6 kali. Apa pun cerita ni tuan-tuan. Ya. Ada perkara-perkara yang kita khilaf, nata'awanu fi ma tafaqna alayhi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafa fihi. Ini saya cakap tuan-tuan tahu tahu. Saya senang ya kalau orang cakap jemput ceramah, saya kata saya tahu dia macam mana. Minta tahu dia payah sangat. Itu terang pada tuan-tuan, payah dapat. Saya cuma ada tahu dia wilayah persekutuan je tuan-tuan. Wilayah persekutuan, Perak, Perlis, Melaka, Sabah, Sarawak. Yang lain saya pun tak tahulah, saya pun tak minta. Tapi ada yang minta payah sangat nak dapat. Pelik lah. Kita orang banyak kerja, interview sekali dua cukup lah. Tengok saja yang kita ada. Pernah tak kita ajak orang murtad? Yang takut sangat, yang beza sangat, pendapat kita ni besar sangat ke? Sampai bawa orang kafir ke? La ilaha illallah Rasulullah. Ini hasad tau. Ini rasa hasad. Saya terang cakap pada tuan ni hasad. Hasad di kalangan para pendakwah ni bahaya sangat. Duk kerja kat jabatan agama, baca Al-Quran, hadis, satu benda pun tak diamalkan. Nak buat apa tuan-tuan? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Jadi jangan salahkan seseorang ustaz tu kalau dia tak boleh nak mengajar kat masjid, dia tak ada tauliah. Nanti dia pergi mengajar nanti, mungkin dia kenakan tindakan. Naik JK masjid pun akan ditamatkan, sedangkan mereka orang baik-baik yang tak bersalah. Bukan tak minta tau. Minta tu payah sangat. Macam budak-budak dia buatnya kita. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya cerita pada tuan-tuan, biar tuan-tuan tahu. Inilah perasaan hasad yang berlaku kadang-kadang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la hawla quwwata illa billah. Ujian tanya air mustakmal mutlak, tak mengapalah. Jadilah budak sekolah kafar balik semula. Tak apa, boleh jawab. Tapi kalau tanya benda-benda khilaf, tanya benda-benda yang boleh menyebabkan perbalahan, benda tu kita tahu berlaku bukan hari ini tahu, bukan semalaman, bukan dalam tempoh mingguan atau bulanan, bertahun-tahun, beratus tahun ulama-ulama berbeza pandangan seperti itu. Kan ada kaedah mengatakan, ya tuan-tuan, kan apa kaedah dia? La inkara fima ikhtalifa fihi wa innamal inkaru fima tufiqa alaihi. Dalam bab-bab berlaku perselisihan, tak ada salah satu ulama pun yang menentang, mengingkari, kerana benda itu benda perselisihan, tak payah nak dibesar-besarkan. Madailah kita orang berilmu saja tahu, tak payah bawa kepada rakyat, kepada orang awam. Tapi kalau boleh biar benda itu dibuka aib orang, diceritakan, ditunjukkan, diviralkan. Apa benda ni tuan-tuan? Apa faedah kita buat benda macam ni? Ada kebaikan ke? Ini penyakit hasad tau. Ini hasad. Hasad terhadap para agamawan. Dan penyakit ini berlaku daripada para agamawan juga. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La haula quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya tak masukkan siapa tuan-tuan. Ya, kalau kita sebut sebagai contohnya, Datuk Ismail Kamus almarhum dulu pernah berkata, yang potong pokok dengan kapak itu memanglah dia punya mata tu yang tajam besi tu, tapi ulu dia tu kayu juga, kayu potong kayu. Memang kerja kayu potong kayu. Ya. Jadi bagi mereka yang punya sifat hasad ni, ingatlah hasad itu akan merosakkan kebaikan yang kita buat. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi wan bizu min qulubikum tarasubat al-ghil wa hasad. Ingat ya, doa yang Allah ajar kepada kita dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghilal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka itu berkata, ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa kami dan dosa orang beriman yang lain yang telah mendahului kami. Jangan adakan dalam diri kami walaupun sekelumit rasa hasad kepada orang beriman yang lain. Ya, dalam hidup ni kalau kita nampak orang berjaya pada kita, kita syukur. Kalau dia begitu pada kita, anggap dia abang kita. Tengok abang kita berjaya pakai kereta besar, kerja bagus, gaji banyak. Seronok kita kan? Ya Allah, seronoknya abang aku alhamdulillah banyak orang dia bantu. Dia boleh bantu ayah ibu dia. Tak adalah hidup merempat kan? Kalau itu kurang pada kita, kita rasa macam anak kita, adik kita. Allah syukurnya muda-muda lagi kau dah berjaya ya. Alhamdulillah rezeki kau halal ya. Kau doktor muda, doktor pakar, bagus, syukur, aku gembira. Kalau tak kau hidup merempat, nanti susah aku juga datang WhatsApp minta sedekah sebagainya. Kalau itu sama macam kita dalam karier yang sama, profession yang sama, berjaya, ya Allah, sebagai yang kau beri pada dia, berilah kepada aku. Ya Allah, aku sedikit pun tidak hasad pada dia. Bila aku hasad, seolah-olah aku merasakan Allah itu tidak pandai dalam pengagihannya.
Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya. Surah Zukhruf yang saya bacakan tadi kan. Apakah Allah tak pandai tuan-tuan? Allah bagi dia lebih daripada saya. Maka Allah tak pandai ke Allah tentukan dia lebih baik daripada saya rasa hasad pada dia, kenapa? Itu sebab kita melihat orang dapat kebaikan, jari lima, kita kata, Allahumma atini mithlahu. Ya Allah, berilah kepada aku apa yang kau beri padanya. Sebab kau berkuasa beri padanya, berilah kepada aku, ya Allah. Anak-anak pandai-pandai, baik-baik, belajar semua kat universiti, keluar berkhidmat untuk mereka, jadi orang masjid. Ya Allah, seronoknya, ya Allah, berilah kepada aku anak macam mereka, ya Allah, tak pernah terlambat, mohon kepada Allah, ya. Macam tu. Macam kita tengok orang rumah baru, kereta baru, puji. Tengok orang balik pakai smart-smart, smartnya pakai, salah ke tuan-tuan? Kan? Kita tak pernah jumpa adik kita, dia pergi datang balik rumah kampung pakai serba-serbi je. Tapi bila kita jumpa di waktu office, ada satu hal kita nak jumpa dengan dia, ya Allah, smartnya adik aku. Pujilah, Masya Allah adik, abang tak pernah tengok kau pakai tie, coat macam ni. Wah, handsome kau. Pujilah tuan-tuan. Allahu Akbar. Berat sangat mulut ke? Ada kena bayar duit ke nak cakap benda-benda baik ni? Kalau kita tak mampu nak cakap macam tu, tuan-tuan jangan cakap yang buruk-buruk tuan-tuan. Kerana kalau kita cakap buruk atau kita tak cuba untuk memuji orang, menandakan hati kita ada benda tak beres ni tadi. Macam kata Imam Samarkandi yang saya bacakan tadi. Masalah jual. Jadi tuan-tuan yang boleh kasihkan, inilah di antara perkara yang sangat bahaya dalam hidup. Penyakit, hasad, kalau tak dirawat, dia akan membahayakan diri kita. Kerana bila dia keluar, dia terbit dalam bentuk tindakan, kata-kata dan juga ucapan ni tadi, dia secara tak langsung akan menghapuskan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Maksudnya, akhir sekali kita berjumpa dengan Allah besok, kebaikan kita habis diambil orang. Akhir saya sebut tuan-tuan. Dalam hadis sahih, riwayat Ahmad, Nasa'i dan sebagainya. Tuan-tuan yang boleh kau sekalian. Dengar baik ya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kunna julusan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yatlu alaikum al-an rajul min ahli jannah fatala rajul min ansar tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi wa qad ta'allaqana alaihi min fi yadihi shimal wa qala fatabi'ahu Abdullah bin Amr bin al-As wa zahaba ila baitihi wa baqiya indahu salasa layalin. Allah Tuhan mengasihkan. Kisah ni sangat menarik. Sangat menarik. Iaitulah Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat, tiba-tiba muncul seorang lelaki. Sebelum itu Nabi telah menyatakan nanti akan datang kepada kamu seorang lelaki ahli syurga. Mereka pun nanti siapalah yang masuk ke Rasulullah. Rasulullah bercakap perkara-perkara gaib daripada Allah. Saya daripada Rasulullah bercakap, mungkin betul, mungkin salah. Rasulullah cakap semuanya benar. Akan datang seorang lelaki yang ahli syurga. Mereka pun melihat, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang biasa-biasa saja. Wajahnya ada kelihatan wuduk, basuhan wuduk, janggutnya masih basah. Pegang selipar dengan tangan kiri. Zuhud, sederhana, simple je. Oleh kerana Nabi telah mengkonfirmkan duduknya dalam syurga di akhirat, maka Abdullah bin Amr bin al-As, sahabat Nabi yang sangat cinta pada ilmu, yang faqih ini, minta datang ke rumahnya, nak duduk kat rumahnya sebagai tamu 3 hari. Falam yara minhu kathira saumin wala salatin. 3 hari Abdullah bin Amr bin al-As duduk ni, ternyata melihatnya tak ada apa pun lebih pada bab puasa, sembahyang sunat, tahajud, baca Quran, tak ada apa lebih. Akhirnya beliau pun bertanyalah kepada sahabat yang dimaksudkan Rasulullah ni, yang dia tidur di rumahnya, yang menumpang rumahnya, untuk tahu kelebihannya. Wahai sahabat, aku mendengar Rasulullah berkata tentang kau, bahawa engkau di syurga. Tapi aku tidak melihat apa-apa pun yang lebih kat rumah engkau. Sembahyang sunat engkau pun tak ada banyak mana, puasa engkau pun tak ada banyak mana. Tak ada apa pun yang mengagumkan aku pada engkau. Apa ya amalan engkau yang boleh menyebabkan Rasulullah menjamin kau masuk syurga? Dengar baik tuan. Dengar baik. Dia kata subhanallah. Kata lelaki ni, ma huwa illa ma ra'aita ghaira anni lam ajid fi nafsi li ahadin min muslimin ghishan wala ahzulu ahadan ala khairin atahu Allah iyah. Faqala Abdullah hazilati balagat bika. Maka kata lelaki ni kepada Abdullah bin Amr bin al-As, memanglah aku tak ada punya amal salih banyak pun. Sembahyang aku tak, sunat tak ada banyak mana, baca Quran tak ada banyak mana, puasa sunat tak ada banyak, sedekah pun tak ada banyak mana. Tapi untuk pengetahuan kau, aku melatih diri aku mujahadah, bahawa aku tak pernah menipu orang Islam. Aku tidak pernah menipu orang Islam.
Dan aku tidak pernah merasa hasad kepada orang Islam di atas apa saja anugerah Allah kepadanya. Ya, wala hasulu ahadan ala khairin atahu Allahu iyah. Aku tak pernah pun rasa sakit hati, dengki pada orang Islam atas nikmat anugerah Allah kepadanya. Dua benda, tuan. Hidup jangan menipu orang, jangan rasa hasad pada orang. Kerana bila kita rasa hasad pada orang, kita ada benda tak beres dalam diri. Akidah kita tak betul, tuan-tuan. Kerana kalau akidah kita betul, kita tahu Allah memberinya kerana pengetahuan Allah yang meluasi segalanya. Allah bukan beri kita sebab kita mahu tahu, tapi Allah tahu kita perlu, maka dia beri pada kita. Apabila kita tak dapat satu benda yang diberi kepada orang lain, tahulah bahawa Allah maha mengetahui keperluan kita, maka dia tidak beri pada kita benda yang kita tidak perlu. Jangan kita nak lebih pada orang, kok mana pun mesti lebih pada orang, kok mana pun tak boleh kurang pada orang. Kalau kurang mana, ada je part-part nanti ditajinya orang itu. Ada je part-part mana nanti dia akan kenakan orang tu. Ada je part mana nanti terkeluar daripada mulut, tersenggol keluar daripada dirinya kata-kata yang buruk terhadap orang itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mari tuan kita amalkan, tuan. Inilah mutiara kata yang paling indah daripada sabda Nabi SAW, iaitu jangan tipu orang, jangan ada perasaan hasad orang. Latih diri. Bagaimana cara, tuan? Ustaz Ali, betulkan akidah kita pada Rasulullah. Belajar akidah pada Rasulullah. Ketahui sifat-sifat Allah pada Rasulullah. Yang kedua, banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnatan tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi ata'ik. Ya Allah, ya Tuhan, aku minta padamu jiwa yang tenang. Dia redha dengan segala pemberianmu kepadaku, jiwa itu, dan meridai segala ketentuanmu kepadaku. Kerana engkau menetapkan semua yang baik-baik untuk aku, ya Allah. Aku yang nampak buruk. Ya, kalau anak itu dihukum oleh ibunya, dia pial telinga, disebat oleh ayah, adakah kan ayah ibu benci budak itu? Tahu? Tak. Nak bagi dia pengajaran, tahu. Dalam kebanyakan kes berlaku demikian, ayah ibu pukul pial kerana sayang pada anak. Kalau tak sayang, dia biarkan saja. Yang perangai yang buruk, yang pukul anak berlebihan itu terkeluarlah, tuan-tuan. Ini likuli kaidatin syawath lah. Likuli kaidatin istisna. Ada kaedah mengatakan bahawa dalam kes-kes itu orang yang tak betul tu, yang tak waras, yang pukul anak dia, itu kita tak terfikirlah. Tapi kebanyakan ayah ibu yang merotan anak, mungkin menyakiti anak sedikit, tujuannya adalah baik. Maka demikian juga Allah SWT menghukum kita, tak beri pada kita benda yang kita nak, kerana Allah nak tarbiyah kita sebenarnya. Yang ketiga, tuan-tuan, merawat penyakit ini dalam diri. Tadi betulkan akidah, ya. Yang kedua, berdoa. Contohnya doa tadi. Yang ketiga, bacalah kisah para salafus salih macam kisah ni tadi. Dalam Ihya Ulumuddin banyak dimuatkan kisah-kisah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan doakanlah, mudah-mudahan kami Telaga Biru berjaya menterjemahkan Ihya Ulumuddin dalam proses sekarang, dah berjalan lebih kurang setahun. Doakan, tuan-tuan, mudah-mudahan kita dapat terbitkan Ihya Ulumuddin ni, tuan-tuan. Kerana ia ibarat satu treatment rohani untuk kita semua baca Ihya Ulumuddin, menjalani perjalanan kerohanian. Ya, kami sedang giat menterjemahkan Ihya Ulumuddin. Tuan-tuan doakan, mudah-mudahan Allah beri taufik, cukup segala-galanya, mampu kami laksanakan tanggungjawab besar ni untuk kita hadiahkan kepada semua orang Islam. Mudah-mudahan, ya, sebelum kita meninggal dunia adalah satu jihad ilmu, perkara kebaikan yang kita jariahkan untuk umat berupa ilmu kita, tuan-tuan. Baik. Yang terakhir sekali, untuk merawat penyakit namanya hasad ini, kena mujahadah, tuan-tuan. Lawan diri. Dia beritahu pada diri kita, Sayyidina Umar itu melihat anaknya Abdullah membawa pulang daging ke rumah, bertanya kepadanya, wahai anakku, apakah itu? Jawapannya, daging. Ya. Anakku, adakah setiap kali engkau nak makan daging, kau beli? Kalau begitu, menandakan kau telah menuhankan nafsu syahwatmu. Allah, beratnya kata-kata ni, tuan-tuan. Allah mengatakan, ibarat petir halilintar kena pada aku. Kerana ayah tak akan berkata mereka yang baik-baik dan benar. Rasulullah menyatakan demikian. Sayyidina Umar ini merupakan seorang yang Allah beri ilham padanya. Maka si anak kata, Allah akbar, hebatnya ayah. Kalau kita setiap kali teringat nak makan satu, kita pergi, menjadikan kita ni hamba kepada nafsu kita, tuan-tuan. Jangan tahu. Ingat nak makan canai, pergi. Ingat nak makan ikan bakar, start kereta pergi jauh-jauh. Bawa nak tunjuk, saya kalau nak, saya buat. Ingat nak beli kereta, terus tukar kereta. Ini namanya Tuhan kita nafsu, tuan-tuan. Jangan ikut tahu. Supaya tiba satu masa kita dalam kata-kata penyair bahawa
yanfatim. Ini kalau kita, nafsu tu ibarat anak yang disusukan, kalau ditarik susu daripadanya maka dia akan berhenti menyusu. Maka begitu juga an-nafsu tajza'u an takuna faqiratan wal faqru khairu min ghinan yutghiha wa ghina nufus wa ghina nufus wal kafaf wa in abat fa jami'u ma fid dunya la yakfiha, kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Bahawa nafsu ini dia sentiasa nak lebihan, nak benda-benda yang lebih ekstra, benda-benda yang istimewa. Maka kamu hentikan dia dengan mengatakan perkara-perkara kebaikan. Sedangkan ada banyak perkara kemiskinan itu, fakir itu baik untuk kita, merawat diri kita, menjadikan kita tawaduk dan tidak berlebihan dan tidak menjadi orang yang sombong sebenarnya dalam kehidupan. Baik tuan ya, inilah di antara laluan kita, mujahadah kita untuk jadi orang lebih baik. Ingat, belajar sifat-sifat Allah, kenal Allah, belajar akidah betul. Nombor 2, banyak berdoa. Contohnya doa yang kita pelajari tadi. Nombor 3, baca kisah para salafus salih. Nombor 4, mujahadah, lawan. Apa-apa yang nafsu nak tu jangan semua dipenuhi. Oh, nak makan, pergi. Tentang banyak duit, macam tu ke? Tak boleh. Sekali kena kata, oh tak. Nanti guru saya tuan-tuan ketika belajar hadis dari Jordan, almarhum Syekh Walid Al-Hasani, seorang ulama dari keturunan Nabi di Baghdad, berkata ya, satu hari malam dia pergi mencari nak minum teh. Kalau kita pergi ke negara Arab, dia ada macam teh, kendi dimasak, tapi itu dengan daun nak-nak, maramia dan sebagainya. Dia pula hidup dengan teh malam ni. Teh dia special, masak, dia rebus dengan teh tu, memang pekat. Dia ni ketagih teh, masih cari teh malam. Malam itu dia pergi semua kedai di Baghdad tutup. Dia terpaksa pergi sampai 70 km. Semata-mata nak jumpa teh. Pulang lagi 70 km, 140 km di tempat penginapannya hanya untuk cari teh. Akibat daripada pergi minum teh malam itu, tuan-tuan, dah pergi minum teh tu kendinya kotor, hitam. Tukang masak kukunya kotor. Tuan guru kami cerita Akhirnya bila balik ke tempat penginapan, pada masa itu dia ada conference para ulama di Baghdad. Esoknya subuh bangun lambat. Oleh kerana bangun lambat kerana cari teh malam tu, maka tuan guru kami Al-Ani ni telah pun mengharamkan dirinya minum teh seumur hidupnya. Selepas peristiwa itu, dia mengatakan pada jiwanya, wahai nafsuku, kerana engkau minum teh malam tadi, dah engkau pergi travel jauh-jauh, dah kendi itu kotor, dah engkau pulang jauh malam, lepas tu kau tak bangun subuh. Kerana minum teh itu, aku haramkan dia aku minum teh, biar padan muka engkau. Macam tu nama dia tuan-tuan. Nama dia mu'aqabah. Mujahadah, dia ada proses mu'atabah, apa lagi, muraqabah, barulah sampai pada muhasabah, mu'aqabah. Kita pernah belajar benda ni sebelum ni. Sekian tuan-tuan, hadiah saya untuk tuan-tuan pada malam ni daripada kitab yang baru saya beli di Makkahul Mukarramah, himpunan khutbah-khutbah dalam bahasa Arab tahu. Oleh Imam Sudais, yang tuan-tuan suka dengar bacaannya. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkongsi kita pada malam ni. Terima kasih kerana sudi mendengar, terima kasih kerana sharing pada sahabat yang lain, terima kasih yang hadiah star kepada saya. Lebih kurang sejam kita berkuliah pada malam ni. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ila naltaqi pagi esok, saya ada kuliah subuh insya-Allah di Masjid Ar-Rada Mansara. Tentu ada kesempatan boleh hadir. InsyaAllah saya akan buat siaran Facebook live. InsyaAllah terima kasih tuan. Setakat ini saya dulu. Allahu'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana saghara wa li jami'i ashabina huquq alaina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله آمين. تقوى الله منا ومنكم. Terima kasih tuan, jumpa lagi insya-Allah kuliah subuh pagi esok dengan izin Allah. Kenang aku dan doamu. Terima kasih. Ada tuan nak travel, kami travel umrah pada bulan 1 dan bulan 2 masih ada kosong sikit saya lagi. Untuk bulan 1 ada 2 business class kosong. Bagi tuan yang minat untuk terbang naik business class, jom bersama dengan Zazan Travel. Ada 2 saja kekosongan lagi. Dan pada bulan 2 ada lebih kurang 10 kekosongan, economy class dan juga business class. Siapa yang minat untuk pergi, jangan lupa tengok dekat Facebook Zazan Travel. Ada tentang notification perjalanan trip kita ke Balkan, ada Baitul Maqdis, ke mana lagi, ke Uzbek. Bagi tuan-tuan yang minat, bolehlah join kami insyaAllah ke umrah. Terima kasih. Abang Haji Anwar Syananda, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.